Timbalan Menteri di cadang gulung perbahasan persidangan Parlimen Belia. Selamat malam dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Mohajir Asami, Berita Tengah Malam. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mencadangkan supaya persidangan Parlimen Belia Malaysia akan datang melibatkan sesi penggulungan daripada sekurang-kurangnya timbalan menteri. Beliau berkata langkah itu dapat memastikan setiap perkara dibangkitkan pada sesi perbahasan mendapat maklum balas dan maklumat lengkap daripada kementerian berkaitan. Cuba saya difahamkan yang akan menjawab ataupun menggulung nanti tidak terdiri daripada wakil daripada kabinet ataupun timbalan menteri. Saya ingin mencadangkan supaya di masa akan datang, kalau macam hari ini mereka bincangkan soal isu sekuriti makanan yang melibatkan Kementerian Pertanian dan sebagainya, untuk menggulungnya, saya harap akan datang ni kita sekurang-kurangnya timbalan menteri, betul, timbalan menteri yang akan menggulung, kerana maklumat detail tentang perkara yang dibangkitkan tadi ada pada kementerian-kementerian yang berkaitan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri persidangan Parlimen Belia Malaysia tahun 2022 di Bangi. Perdana Menteri pada masa sama turut menyempurnakan majlis penyampaian sijil kepada 90 perwakilan yang terlibat. Persidangan yang berlangsung dari 14 Jun akan berakhir esok dengan sesi penggulungan PBM 2022 yang akan disempurnakan oleh Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Faizal Azumu. Susulan kejayaan skuad Harimau Malaya mengesahkan slot ke Piala Asia 2023, kerajaan mempertimbang untuk memberi imbuhan kepada pasukan bimbingan pengendali dari Korea Selatan, Kim Bang-gun itu. Ini kerana kemenangan terbabit merupakan sesuatu yang istimewa, sedangkan kali terakhir Malaysia layak ke kejohanan itu adalah pada tahun 1980. Khabar itu dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ketika melawat persidangan Parlimen Belia di Bangi. Skuad Harimau Malaya layak ke Piala Asia selepas berjaya menundukkan Bangladesh 4-1 semalam. Lagi cerita kejayaan skuad negara dalam segmen sukan seketika nanti. Baik, fasa 1 MRT laluan Putrajaya akan dibuka kepada orang ramai mulai 3 petang Khamis. Ia memiliki 12 stesen termasuk 3 stesen pertukaran ke perkhidmatan KTM. Perjalanan dari stesen Kuasa Damansara hingga stesen Kampung Batu sejauh 17.5 km hanya mengambil masa 24 minit. Untuk fasa 1, 20 set train 4 gerabak disediakan. Setiap satunya mampu memuatkan 1,200 penumpang. Untuk mengoperasi sistem MRT ini, pasukan kami terdiri lebih kurang daripada 600 orang, telah dilatih sejak tahun lepas dan sekarang telah bersedia sepenuhnya dari segi mental dan fizikal untuk mengoperasi laluan Putrajaya fasa 1. Walaupun train ini belum bermula operasi, tetapi penyelenggaraan tetap dilakukan mengikut jadual yang ditetapkan oleh pihak OEM, okay, di mana kita harus memastikan kesiapsiagaan train atau sistem untuk menghadapi operasi fasa 1 lah. Pembukaan fasa 1 MRT laluan Putrajaya bakal dirasmikan Perdana Menteri 10 pagi Khamis. Serta itu, 13 laluan baharu bas pengantara akan beroperasi. 7 daripada 12 stesen MRT laluan itu turut menyediakan kemudahan tempat letak kenderaan.
Berkuasa serta-merta, 3 komoditi berasaskan ayam diberi kebenaran khas untuk dieksport keluar. Kebenaran diberi selepas siri perbincangan terperinci dilaksanakan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan dengan pemain industri dan Persatuan Peternak susulan larangan ekspor ayam berkuasa 1 Jun lalu. Kebenaran khas hanya melibatkan ayam daging berwarna termasuk ayam kampung dan ayam hitam, semua produk berasaskan ayam dan anak ayam induk. Larangan ekspor untuk ayam pedaging, ayam bulat, keratan ayam dan anak ayam pedaging kekal berkuat kuasa. Kawalan di semua pintu keluar akan terus dilaksana bagi mengelakkan penyeludupan. Sekiranya berlaku pelanggaran peraturan, tindakan akan diambil mengikut Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan 2011. Sebelum ini, ekspor ayam dan produk makanan berasaskan komoditi itu dihentikan bagi memastikan kestabilan bekalan domestik. Dalam pada itu, Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa menyahut saranan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk mengeluarkan sebanyak 30 juta ekor ayam daging setahun menerusi koperasi di bawahnya di seluruh negara dalam masa terdekat. Presidennya Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah berkata, perkara berkenaan telah disepakati menerusi peranan dan kerjasama antara angkasa dan Pertubuhan Peladang Kebangsaan NAFAS. NAFAS dan angkasa boleh dilihat sebagai salah satu daripada peneraju baru, pesaing baru dalam bekalan ayam di Malaysia. Tapi ini sebagai permulaan kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengarahkan angkasa diminta menjadi leader atau lead all the program untuk mengatasi masalah kos kenaikan sara hidup, termasuk isu bekalan bahan makanan, pengeluaran sayur-sayuran dan juga barang-barang keperluan harian termasuk isu rumah dan sebagainya. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Mesyuarat Agung Koperasi Kaki Tangan Majlis Daerah Jerantut Komada kali ke-7 di Dewan Majlis Daerah Jerantut. Tidak tahu harga maksimum ayam standard ditetapkan kerajaan pada kadar RM8.90 sekilogram. Itu alasan diberikan seorang pemilik sebuah pasaraya di Kulim Kedah apabila dapati menjual ayam standard pada harga RM10.30 sekilogram. Namun tindakan peniaga itu mengundang padah apabila dia dikenakan tindakan kompaun oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Kabinet HEP Kedah. Pengarahnya Afendi Rajini Khan berkata, peniaga terbabit mengaku memperoleh bekalan ayam daripada ladang ternakan ayam persendirian dengan harga RM9.30 sekilogram. Kompaun RM1,000 dikeluarkan terhadap peniaga terbabit. Tindakan dibuat berdasarkan Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Berbeza di Kelantan pula, kegiatan menyedup 1,462 liter minyak petrol menggunakan 4 kenderaan berjaya ditumpaskan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Kabinet HEP Negeri. Kejayaan itu hasil operasi berpadu bersama pasukan Polis Marin PPM Wilayah 3 Tok Bali, Kelantan di sebuah stesen minyak di Pengkalan Cepa awal pagi Rabu. Ketua Pegawai Penguatkuasa Kabinet HEP Kelantan, Aswadi Jaafar berkata pihaknya mengesan kesemua kenderaan itu bergerak secara berkumpulan selepas membeli petrol di beberapa stesen minyak. Ia diisi dalam beberapa tangki yang diubah suai. 4 suspek warga tempatan ditahan. Kesemua minyak petrol dianggar berjumlah RM1,556. Kesemua kenderaan dipandu suspek disita. Sebanyak 26 rumah di 4 kampung di Hulu Terengganu mengalami kerosakan akibat landa ribut petang tadi. Ia susulan hujan lebat di beberapa daerah termasuk di daerah Hulu Terengganu yang turut membawa ribut.
Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri dalam laporan dikeluarkan berkata hujan lebat berserta ribut berlaku kira-kira pukul 4 petang. 4 buah kampung di daerah Hulu Terengganu terjejas. Ekoran ribut berkenaan dengan 26 kediaman mengalami kerosakan di bahagian bumbung. Ia membabitkan kampung Bukit Kolam, Bukit Diman, Bukit Rumah Awam Kos Rendah Tok Radok dan Kampung Baru Ajil. Bagaimanapun tiada kecederaan rekodkan dan tiada pusat pemindahan sementara yang dibuka. Agensi Penguasaan Maritim Malaysia Maritim menahan 2 bot nelayan Thailand yang dipercayai menceroboh dan mencuri hasil laut di Kuala Perlis, membabitkan nilai rampasan keseluruhan berjumlah RM19,600. Kedua bot nelayan Thailand tanpa nombor pendaftaran itu ditahan pada kedudukan kira-kira 5.2 dan 6.1 Batu Nautika Barat Daya Kuala Perlis pada pukul 8.55 hingga 9.11 pagi semalam. Pengarah Zon Maritim Kuala Perlis, Komander Maritim Muhammad Hashim Mat Zain berkata bot itu dikesan sedang leka menarik pukat oleh bot ronda maritim yang sedang melakukan rondaan rutin. Pemeriksaan ke atas kedua-dua bot itu mendapati seramai 4 warga Thailand termasuk tekong tidak memiliki dokumen pengenalan diri yang sah. Turut ditemukan pukat ketam hasil tangkapan seberat 8 kg serta 10 liter minyak petrol. Bot, tekong, kru serta kesemua barang rampasan dibawa ke JT Zon Maritim Kuala Perlis dan kes disiasat di bawah Akta Perikanan 1985 dan Akta Imigresen 1959-1963. Jabatan Perangkaan memberi jaminan tidak akan berlaku kebocoran data individu di bawah seliaannya. Menurutnya, perlindungan data individu menjadi teras dalam pengumpulan data statistik negara. Data individu perlu dipelihara dan dilindungi. Alhamdulillah setakat ini DOSM berjaya mengekalkan supaya data individu ini, sebab kita tahu kita mengumpul maklumat berkala. Bukan kita ambil hari ini besok tak buat dah. Kita nak supaya bila kita buat satu misalnya satu perkara diperlu oleh kerajaan, bila dibuat dasar kita nak ukur balik apa yang berlaku. Jadi pastikan maklumat yang kita kumpulkan untuk orang dan terus memberi maklumat supaya maklumat itu terpelihara. Jelas Datuk Seri Dr. Uzir, Jabatan Perangkaan mempunyai sistem yang berperanan melindungi data individu dan ia tidak mudah diakses secara tidak sah oleh mana-mana pihak. Beliau menyatakannya pada majlis pertemuan dengan media di Kuantan, Pahang. Cuaca panas bakal memberi cabaran besar kepada para jemaah haji. Ini setelah suhu di Tanah Suci kini mencecah 48 darjah Celsius. Mereka dikatakan mengalami strok haba dan dehidrasi. Laporannya bersama Faizal Jamal. Dalam kegairahan mereka untuk melaksanakan ibadah haji, dalam kegairahan mereka untuk membuat lawatan ke tempat-tempat yang bersejarah dan sebagainya, mereka harus memberi perhatian supaya mereka tidaklah terdedah kepada cuaca yang panas pada tempoh yang agak panjang, dan untuk sentiasa meminum air yang secukupnya supaya mengelakkan diri mereka daripada terkena dengan strok haba ataupun dengan dehydration dan sebagainya. Jemaah yang ditemui pula menyifatkan cuaca panas sebagai ujian untuk meningkatkan kesabaran dalam menyempurnakan ibadah. Langkah pencegahan sentiasa diambil bagi memastikan kesihatan sentiasa berada pada tahap terbaik. Semua dengan izin Allah belaka. Ya. Tadi upaya kita semua Allah belaka. La haula wala quwata illa billah billahil azim. Jadi kita minta dengan Allah, moga Allah bagi kita kesihatan apa semua. Boleh berjalan pergi masjid. Rasa letih jugalah. Minum air banyak. Lepas tu makan buah kurma. Itu sajalah. So rasanya saya macam kalau bila panas sangat saya akan duduk dekat hotel. Bila rasa macam dah kurang panas baru saya keluar pergi masjid ke pergi cari barang ke, macam itulah. Berbeza dengan Madinah dengan dekat sini, Madinah tu insya-Allah masih lagi boleh adapt. Panas tu panaslah, tapi keselesaan dia ada sikit. Dekat sini mencabar sedikitlah dari segi jarak, tapi alhamdulillah lah kami cuba dan adapt lah. Ya, sememangnya cuaca di sini panas di siang hari dan benar ianya ujian dari Yang Maha Esa.
Namun langkah kesihatan tetap perlu diambil jemaah agar nikmat kelancaran beribadah itu dapat dirasai pada setiap masa. Faisal Jamal dari Makkatul Mukarramah, RTM. Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Kebangsaan MTHQK yang berlangsung di Pusat Islam Iskandar, Johor Bahru turut menampilkan peserta termuda berusia 13 tahun. Dua peserta tersebut, Wan Nur Fazana, Wan Muhammad Rafi dan Muhammad Aminullah Abdul Rahman, disokong keluarga masing-masing sejak berusia 9 tahun. Wan Nur Farzana yang merupakan pelajar Mahat Tafiz Barniah Puteri, Tanah Merah, Kelantan, bagaimanapun tidak mengharapkan kemenangan pada penyertaan pertamanya itu. Sebaliknya, mahu mengumpul pengalaman dan membanggakan ibunya. Mula-mula umur 9 tahun sejak masuk Tafiz. Boleh minat sebabnya kakak sekolah tahfiz. Jadi waktu selalu pergi sekolah kakak lah. Tengok dia orang hafal semua. Jadi macam nak masuk juga. Manakala Muhammad Aminullah, pelajar Salahuddin Quranic School, Dungun, Terengganu berkata kehilangan bapa pada Februari lalu menjadi cabaran utama buatnya menyertai MTHQK. Nak bagi dia masuk balik, dia cuba balik untuk masuk peringkat ni. Dia masuk Hafazan lah. Itu untuk saya bagi kamu saya nampak yang saya boleh berjaya dan dia pun akan berjaya. Kedua peserta ini bertanding dalam kategori hafazan juzuk 1 hingga 10. Lokasi penemuan mineral baharu dan projek rintis perlombongan lantanit di Hulu Perak tidak berada di bawah kawasan hutan simpan kekal HSK seperti didakwa beberapa pihak. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sahrani Mohamad berkata lokasi penemuan nadir bumi tersebut disahkan berada di kawasan tanah milik Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak SADC. Jelas beliau pihaknya telah menyemak dengan Pejabat Tanah dan Galian PTG dan Jabatan Perhutanan serta Jabatan Mineral dan Geosains JMG dan mengesahkan bahawa operasi perlombongan berkenaan tidak akan menjejaskan mana-mana hutan simpan. Orang-orang yang membuat dakwaan ini, saya minta tolong satu. Saya menghormati dia punya kecenderungan dia untuk jaga keselamatan. Tapi please, tolong semak dengan jabatan yang berkaitan. Betulkah ia dalam hutan simpan kekal? Yang ni boleh tanya pejabat hutan. Mustahil sebab tanah itu tanah milik SADC. Tanah milik bukan dalam hutan simpan kekal. So, itu pertama. Maknanya tomahan yang mengatakan ataupun andaian yang mengatakan dilakukan dalam kawasan hutan simpan kekal tak betul. Tambahnya, beliau turut menafikan dakwaan mengatakan lokasi projek itu dilakukan di dalam kawasan Central Forest Pine CFS. Beliau berkata kepada pemberita selepas melancarkan Pelan Perak Sejahtera 2030 di Ipoh, Perak. Sempena Hari Laut Sedunia, satu program pembersihan pantai atau Ocean Earth dilaksana dengan kerjasama antara agensi kerajaan dengan sektor swasta bagi mengurangkan sisa pencemaran. Bertempat di Port Dickson, uniknya hasil kutipan sisa plastik menerusi program pembersihan pantai itu akan dikitar semula untuk menjadi fabrik dan dipamerkan pada program KL Fashion Week 2022 yang bakal berlangsung tidak lama lagi. Pengarah Kanan Domestik dan Acara Tourism Malaysia Iskandar Mirza Muhammad Yusof berkata usaha itu merupakan salah satu pelan pelancongan Malaysia untuk memberi pendedahan kepada masyarakat mengenai kepentingan menjaga alam sekitar. Kita berharap dengan adanya program seperti ini, kita rakyat Malaysia ni meningkat kepada kesedaran terhadap alam sekitar supaya dapat kata tu kita punya bidang pelancongan kita, ekonomi pelancongan kita bertahan lama, berdaya saing ya. Sebab sekarang ni ke mana-mana orang pergi ya, kita dapat lihat trend dia, perubahan trend dia, masyarakat mementingkan kelestarian alam semula jadi ya. Jadi diharap program seperti ini dapat berterusan, bukan saja habis di sini tapi juga syarikat-syarikat yang lain.
Menurut Pereka Fashion Hatta Dolmad, kerjasama itu dapat mencambahkan lagi idea Pereka Fashion untuk mengaplikasikan barangan kita semula menjadi satu pakaian yang bakal lancarkan pada Kuala Lumpur Fashion Week 2022. Sementara itu, Presiden Kumpulan Hotel Lexis, Mandy Chew Siok Cheng berkata pihaknya menyokong usaha seumpama itu dan berharap kebersihan pantai dapat memelihara habitat di laut sekaligus menarik lebih ramai pelancong. Sarawak mengisytiharkan 5 bahagian di negeri itu sebagai kawasan kawalan penyakit kaki dan mulut FMD. Menteri Pemodenan Pertanian dan Kemajuan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata ia membabitkan bahagian Kuching, Serian, Seri Aman, Miri dan Limbang. Menurutnya, 5 bahagian terbabit bersempadan dengan Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara. Lokasi wabak dikesan aktif dalam kalangan haiwan ternakan seperti lembu, kerbau, kambing dan biri-biri. Pengisytiharan membolehkan Jabatan Perkhidmatan Veterinar mengambil semua langkah kawalan perlu untuk mencegah penularan. Antaranya larangan import, pemantauan dan pengawasan ternakan di kawasan berisiko tinggi. FMD adalah jangkitan virus akut yang menular dalam kalangan haiwan domestik dan haiwan liar berkuku belah termasuk lembu, kerbau, rusa, kambing, biri-biri, babi dan babi hutan. Buat kali kelima, Malaysia bakal menjadi tuan rumah bagi acara Malaysian Golden Global Awards MGGA dan Festival Filem Antarabangsa Malaysia 2022 MIFES. Festival Gilang Gemilang itu menerima hampir 200 pencalonan daripada 15 buah negara selain Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK turut memberi sokongan penuh terhadap penganjurannya. Menurut pengerusi MIFES Joanne Goh, filem dari Amerika Syarikat bertajuk Age of the World turut ditayangkan buat pertama kalinya yang mengesahkan kisah James Brooke dan menjalani penggambaran sepenuhnya di Sarawak. We came to 5th editions. Of course, eventually there's a lot of filmmakers are aware of this film festival, and very happy. Even though during the pandemic year we skipped 1 year, is in fact this year is on the 6th editions, but we actually continue. We skip 1 year. We do it on the 5th edition this year, and there is a lot of submissions for this year. Starting, like as I mentioned, there are 15 countries. There's a lot, during. Filem popular tempatan Perabot Sapu turut menerima pencalonan bagi kategori pelakon lelaki terbaik dan sinematografi terbaik. MIFES akan berlangsung di Dadi Cinema, Pavilion Kuala Lumpur dari 10 hingga 15 Julai, manakala kemuncak Malam Anugerah MGGA akan diadakan pada 16 Julai di Istana Budaya. Sementara itu, percaya pada bakat yang dimiliki anak tempatan, penerbit filem Aaron Cole kini membuka sebuah akademi seni yang memberi fokus kepada industri perfilman. Pembukaan Quinton Academy oleh bekas pensyarah Institut Pengajian Tinggi Swasta Universiti Ling Kok Wing itu mendapat kerjasama Film Academy New York bagi menawarkan kursus dan sijil bertaraf antarabangsa. Quinton Academy menawarkan 10 sijil profesional dengan kursus diploma dan ijazah lanjutan bakal bermula Julai ini dengan pengambilan pelajar tempatan dan antarabangsa termasuk pelajar yang akan memulakan pengajian secara dalam talian. Selain itu, saya nak pergi New York Film Academy. So, saya ada connection dengan New York Film Academy. I think they are quite happy with us. They would like to set up a branch dengan Quinton Academy to cater for ASEAN punya market. Kita ke perkembangan sukan. Kegembiraan atas kejayaan skuad Harimau Malaya mara ke pusingan akhir Piala Asia 2023 secara merit semalam masih berterusan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob hari ini mengumumkan bakal mempertimbangkan himbuan sewajarnya buat pasukan negara. Kejayaan skuad negara menamatkan penantian selepas 43 tahun cukup memberi makna yang besar kepada pemimpin nombor 1 negara itu.
InsyaAllah saya akan bincang dengan Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan, begitu juga dengan pihak FAM sendiri. InsyaAllah kita akan bincang perkara ini. Dalam masa sama, beliau juga menghargai dan berterima kasih kepada semua penyokong Malaysia, terutamanya Ultras Malaya yang telah membantu skuad negara menerusi sokongan yang menakjubkan. Sempat hadir 2 kali ke Stadium Nasional Bukit Jalil, beliau berharap momentum kejayaan dan sokongan yang ditunjukkan itu akan dikekalkan ketika mengharungi cabaran seterusnya untuk terus merekodkan kemenangan selepas ini. Datuk Seri Ismail Sabri ditemui di persidangan Parlimen Belia 2022 di Bangi. Persatuan Gusti Lengan Malaysia MyArm bakal menganjurkan kejohanan Gusti Lengan Asia 2022 yang bermula 18 hingga 19 Jun ini. Ia bakal disertai 15 buah negara dengan anggaran jumlah penyertaan sebanyak 300 atlet. Kejohanan ini merupakan yang terbesar diadakan di benua Asia selepas pandemik COVID-19. Menurut Presiden MyArm, Muhammad Zil Fadli, sebanyak 50 kategori akan dipertandingkan bagi kejohanan kali ini, termasuk kategori junior, master wanita, senior dan kategori belia. Kejohanan kali ini sebanyak ke 50 kategori dipertandingkan, jadi kita mensasarkan sekurang-kurangnya 30 kategori untuk kita menang emas. Walaupun saingan itu sengit akan datang daripada lebih 15 negara, tapi kita komited dan yakin bahawa kita ada preparation yang lebih mantap dan juga advantage sebagai tuan rumah di sini. Tambahnya, ini usaha MyArm mencari 10 atlet terbaik Malaysia untuk kejohanan Gusti Lengan Dunia di Perancis. Jago Gusti Lengan Negara Kelvin Petrus dari Sabah menjadi sandaran mengungguli kategori overall pada kejohanan kali ini. Selain Petrus, turut diletakkan harapan adalah rakan senegerinya Jofe Jolly yang merupakan juara dunia 2019. Baik, ini pula kejohanan badminton terbuka Indonesia 2022. Bergu lelaki utama negara Erin Chia So Woo Yik mara ke kelompok 16 terbaik selepas menewaskan gandingan berpengalaman Korea Selatan Kim Gi-jun Kim Sarang dalam aksi pusingan pertama di Stadium Istora Senayan. Turun selaku pilihan kelima kejohanan, Erin Woo Yik memerlukan 48 minit untuk menundukkan lawan mereka 21-18, 11-21 dan 21-11. Sementara itu, satu lagi pasukan bergu lelaki negara, Go Zifei Nor Izzuddin Rumsani, pulang awal apabila ditewaskan wakil tuan rumah Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto 19-21, 14-21. Turut layak ke pusingan seterusnya adalah bergu wanita negara Perlitan M. Tina serta 2 bergu campuran Cheng Tangji, Valerie Seo dan pasangan Chang Pensun Chia Yi Si. Baik saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Salam keluarga Malaysia dan selamat beristirahat.